Contoh lagi. Apa soal? Apa misal sesuatu yang disukai oleh tabiat? Jawab. Misal sesuatu yang disukai oleh tabiat seperti nafsu, ialah tiap-tiap sesuatu yang lazat. Dari kerana itu Rasulullah bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salas, Nabi kata. Ya. Dijadikan, dihiaskan, ditumbuhkan kasih kepada diri aku ni, pada dunia ni ada tiga, Nabi kata. Hak dunia ni lah ada tiga perkara yang Allah tumbuhkan jiwa aku ni, di mana aku sayang. Tiga ni. Yang pertama Nabi kata apa? Atib, atib, atib ni wangi-wangian. Nabi suka wangi-wangian. Nampak dah? Kita masuk bab mahabbah surat 3, perkara 36 bersurat 116 insya-Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan mahabbah? Mahabbah kita baca dengan mahabbah. Jangan baca dengan muhibbah. Tak betul ya. Muhibbah, mahabbah ya. Muhibbah ni dikasihi. Makna muhibbah tu disayangi. Ya. Dia kena ada benda. Muhibbah tu orang yang disayangi. Kita panggil muhibbah. Itu yang kita pakai dalam bahasa kita sekarang ni lah. Sebenarnya tak kena lah tu. Jadi bila sebut bab mahabbah ni soal cinta. Perkataan hubb, asal kalimahnya adalah hubbun. Ya. Mahabbah ialah kasih mesra, merasa sayang, kecenderungan hati kepada sesuatu yang disukai oleh tabiat menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kerana Allah. Ringkasnya ialah kasih akan Allah taala. Itu yang paling penting. Mahabbah iaitu menjurus kepada kasih kepada Allah, membalasi cinta dan kasih sayang Allah yang telah pun dilimpahkan Allah kepada hamba-hambanya. Bila Allah jadikan manusia, jadikan makhluk kita, khususan manusia ni, Allah telah limpahkan dengan kasih sayang. Allah buat kita dengan kasih sayang. Allah wujudkan kita sebagai makhluk manusia dalam bentuk kasih sayang, dan juga dijadikan indera kita, bentuk takwim kita, tubuh kita disesuaikan dengan unsur-unsur mahabbah. Ya, kalau kita cek balik, kita paksa balik jalanan kedudukan rangka bentuk kita tadi ini ada unsur-unsur mahabbah. Ya, mahabbah saling ganti, saling ganding, saling membantu, saling bersaing, saling serentak, saling menjalankan menjalankan gerak-gerak begitu dan begini. Semuanya adalah unsur-unsur yang disebut sebagai unsur mahabbah. Ya. Soal apa yang dimaksud dengan tabiat itu? Ya, tabiat. Bila sebut kata tadi ini oleh tabiat menurut kehendak Allah. Ya. Dan kerana Allah, maknanya sesuai dengan apa yang dijadikan, ciptakan oleh Allah Subhanahu taala. Jadi kalau kita lihat dalam kecintaan ini mengikut ulama sufi, khususan Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada sebut bahawasanya mahabbah ni boleh kita bagikan kepada empat perangkat ya, empat perangkat mahabbah ya. Yang pertama sekali mahabbah yang pertama iaitu cinta kita dipanggil mahabbatullah. Mahabbatullah, mencintai Allah. Yang ni nombor satu. Mencintai Allah ni adalah ibadah wajib, bukan sunat tu kena faham. Mencintai Allah tu adalah wajib. Ini saja yang wajib. Ya. Tidak ada yang lain yang diwajibkan, melainkan diwajibkan kepada Allah sebagai cinta yang paling penting. Ya, di mana cinta dapat diungkapkan dengan kata-kata dan amal perbuatan. Sama ada kita sebut dengan mulut ataupun kita lakukan perbuatan, ya. Itu dia panggil sebagai cinta kepada Allah. Boleh melalui perkataan aku cintai Allah. Ya. Jadi aku cintai Allah di sini artinya dalam soal mencintai Allah ni mentauhidkan Allah. Itu yang paling penting. Ya. Cinta kepada Allah ni artinya mentauhidkan Allah.
Itu yang paling pokok sekali. Makanya kita dituntut untuk mengasahkan Allah, mentauhidkan Allah. Itulah artinya cinta kepada Allah. Ya. Dan di sini apa yang boleh dipahami, yang pertama tadi, menjadi Allah SWT adalah ibadah yang wajib sebagai salah satu daripada kenyataan tauhid. Ya, orang yang beriman akan mencintai Allah lebih daripada segala-gala. Itu paling penting, ya. Di mana Allah ada sebut dalam Quran, dalam kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Al-Baqarah, pada ayat 165. Al-Baqarah 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Itu kata Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Ada di antara manusia, kata Allah, ini orang-orang yang menyembah tandingan selain daripada Allah. Yani mereka mencintai Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada patung-patung, sembahan-sembahan, berhala-berhala itu seperti mereka mencintai Allah. Tak betul ya, no? Syirik tu. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang yang beriman, kata Allah SWT, kalau orang beriman, dia akan tetap mencintai Allah. Tidak ada lain daripada itu. Ya. Ini yang diterangkan sebagai yang pertama sekali lah. Jadi kita kena jadikan Allah sebagai sembahan kita. Yang kita sujud, yang kita sembah hanya Allah. Itu artinya mentauhidkan Allah. Inilah yang dirujuk, yang dituduh, yang disebut sebagai mahabbatullah. Ya, faham ya? Itu yang pertama sekali. Jadi kalau orang tidak sembah kepada Allah, tidak sujud kepada Allah, ini bukan orang yang cintakan Allah. Sebab Tuhan sebut tadi dah, orang-orang kafirin, penyembah-penyembah berhala ni, dia menyembah lain daripada Allah dan dia samakan berhala-berhala itu seperti Tuhan. Maknanya itu yang salah. Yang kedua, mahabbah ma yuhibbullah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, mencintai apa yang Allah cinta. Apa yang Allah suka, kita cinta. Apa yang Nabi suka, kita cinta. Itu betul tak? Nabi suka pada masjid, maka kita pun ikut Nabi pergi ke masjid, ra'ikan, ma'imbarahkan masjid. Itu artinya kita cinta kepada Allah. Sebab Nabi katakan dalam satu hadis, dalam satu ayat mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini boleh kita lihat dalam Ali Imran pada ayat 31. Ali Imran ayat 31. Ya. Katakanlah, jika kamu sekalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Apa yang aku suka, apa buat. Apa yang aku suruh, apa buat. Apa yang aku tegah, apa tinggal. Apa yang aku cintai, kamu juga cinta. Itu artinya kamu mencintai Allah dan kamu akan dicintai oleh Allah. Itu balasnya, ya. Memang Allah pada asalnya sudah cintakan makhluk dia buat ni cinta, tapi di antaranya ada yang terpilih. Kita ada 10 orang anak, ya. Contohlah 10 orang anak kita ada. Anak kita kan, memang kita sayang 10-10, betul tak? Anak kita mesti kita sayang. Yang ke 10-10 tu kita sayang, tapi di antara yang 10 tu ada yang lebih sayang dia lebih, pasti ada. Tak boleh lari, kan? Sebab hati kita satu. Ya, bukan ada dua hati, satu kan. Maka dia akan cinta seorang di antara 10 tu, ada seorang dia lebih. Sehingga akhirnya anak-anak lain boleh nampak tu, kadang-kadang tu boleh nampak, abah ni, ayah ni, ibu ni sayang sianu lebih. Ya. Sampai tahap tu lah. Nabi, ya, 9 orang isteri, 4 jariah. 4 jariah, 9 isteri.
Semuanya Nabi tunjukkan kasih sayang yang sama, tidak berbelah bagi, sehingga mendatangkan satu kecurigaan di sisi isteri-isteri yang setengahnya, umpamanya Aisyah radhiyallahu taala anha, dia nak confirm dengan Nabi betul-betul. Nampak tak? Sebab ada seorang mesti di antara kami yang 9 ni Nabi lebihkan sayang dia, tapi tak tunjuk lah. Maka ditanya, ya Rasulullah, Aisyah tanya, ya Rasulullah, siapa isterimu yang paling kau sayang? Nabi pun habaq terus, Khadijah. Khadijah, Nabi kata. Dah habis. Kata Aisyah, lepas tu aku tak tanya dah. Aku tak tanya dah lebih pada tu lagi dah. Ya. Itulah yang kata tadi. Tapi Nabi tak tunjuk pedawai lah. Semuanya sama belakang. Ada yang sampai angkat lebih tua daripada Nabi lagi. Macam Safiyah tu lebih tua daripada Nabi. Tua sangat dah. Ya. Tapi masih lagi Rasulullah tunjuk kasih sayang kepada dia. Ya, sehingga dia pun kata, ya Rasulullah, bahagian saya, giliran saya ni bagilah ke orang lain. Bagi ke isteri lain lah. Tak payah main jenguk saya pun tak apalah. Dia kata, nah, pergilah bagi hak dia yang muda-muda pun banyak lagi. Nabi kata, dah, kamu juga salah seorang isteri aku, ada haknya untuk aku menyintai dan menyayangi. Nampak tak ya? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohlah kita kata tadi. Jadi makanya yang kedua tadi, ini yang kita sebut mahabbatu ma yuhibbullah, iaitu mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Nombor 2. Apa yang Nabi suka, kita suka. Apa yang Allah suka, kita pun kena suka. Apa yang Allah cinta, kita kena cinta. Banyak kan Allah Ta'ala cinta? Allah Ta'ala cinta kita berbuat baik kepada orang. Allah suka kita buat baik kepada orang, ya. Wa ahsanu innal yuhibbul muhsinin, Allah Ta'ala kata dalam Quran kan. Wa ahsinu, hendaklah kamu berlaku ihsan, ya. Innallah yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan ni artinya lebih daripada adil lah. Ihsan ni lebih daripada adilnya. Adil, adil ni contohnya kita kata tadi ni, macam kita minta orang buat satu kerja dekat kita lah, kita nak bagi upah kat dia. Ya, ni hang kalau lapang hang tolong Ustaz mai tebas-tebas rumput lalang-lalang rumah aku ni. Ya. Berapa hang nak upah dia? Dia pun habaqlah, encik bagi takat RM50 sudahlah. Ikut kawasan ni RM50 sudahlah. Janji ya, RM50 tu janji tu. Itu akad dia tu. Akad awal. Jadi habis dia buat kerja, kita bagi RM50. Itu kita panggil adil. Adil. Ya. Tapi kita tengok dia buat kerja ni lah. Ya. Benda yang kita tak suruh pun dia buat. Benda yang tak kena-mengena pun dia buat lagi. Nampak tak? Ya. Lebih daripada apa yang kita harap, lebih apa yang kita hajat. Kita pun nanti bagi lebih ke dia. Nampak tak? Habis-habis kerja, bagi 80. Ni banyak encik ni. Lebih 30. 30 yang lebih kita bagi tu ihsan nama dia. Nampak? Itulah. Allah suka yang tu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Tengok. Khatib duk bawa dalam khutbah yang kedua. Penting tu. Penting sangat-sangat Maknanya Allah menjurus, Islam sangat menjuruskan kepada keihsanan. Ya. Tak gitu kalau dalam segi bayaran ni orang selalu bagi keep the change, dia kata. Nampak tu orang putih keep the change tu maknanya kata ambil pilihan yang lebih tu. Itu ada ihsan. Keep the change tu ihsan lah. Nampak tak? Tengok orang tu kesian, bagilah lebih kita kira macam kita beli barang tu apa kita beli barang tu apa lah. Berapa semua ni? Ada kupang-kupang ya. RM14 4 kupang. Kita bagi RM15. Ni tak apa. Halal. Kita tak kata keep the change lah. Kita kata halal. Ya. 6 kupang tu ihsan lah. 6 kupang tu ihsan lah. Ini syarat suka yang ni. Jik bagi gula 2 kilo, orang jual kilo gula lah. Dia timbang-timbang gula, memang dah ada harga gula 2 kilo. Kita akan bayar dengan dia. Dia lebihkan gram. Dia bagi pula lebih 10 gram pula lagi. Banyak tu 10 gram tu. Dia tak habaq kat kita. Dia tak habaq. Kalau dia habaq jadi sum'ah tak bagus, hilang pahala. Nampak tak? Tadi saya bagi lebih ni. Tak payah kata. Itu satu perkara ayat kadang-kadang tu dia cabut cakap ni, saya bagi lebih sikit.
Dia nak bagi benda lain tak apa. Nampak tak? Tu lah noh. Habis-habis beli gula 2 kilo. Dia ambil apakah mampelam sebiji dia bagi tanah ambil. Yang tu lain. Yang tu lain, nampak tak? Itu pun masuk dalam ihsan juga. Itu tak jadi. Tapi kalau dia sebut, ni saya bagi lebih sikit ni. Yang tu dah hilang pahala. Dia panggil sum'ah. Nampak tak? Tak boleh sum'ah balik Sum'ah ni satu sifat yang keji lah. Tak boleh lah. Tu kita nak kena faham tu. Baik. Jadi makanya yang kedua, mahabbatu ma yuhibbullah, iaitu kita kasih kepada apa yang Tuhan sayang. Kemudian yang ketiga, cinta kerana Allah. Untuk dan kerana Allah. Ni aku buat apa ni kerana Allah, betul ni. Apa perkara aku buat ni kerana Allah. Aku bagi kat hang ni kerana Allah. Nampak ya? Aku saja tak bagi dekat hang ni kerana Allah. Takut mudarat. Nampak tak? Nah. Benda ni aku bagi. Orang lain dekat hang aku tak bagi makan. Benda ni hang jangan makan. Aku tak bagi dekat hang. Nah. Benda tu boleh makan lah. Tapi orang yang nak makan tu kalau makan sakit. Kita tak mau dia sakit. Semua aku buat ni orang lain boleh makan, hang seorang jangan makan. Tu dia. Hang jangan makan kau. Orang lain boleh, hang tak boleh pasal hang ada penyakit. Aku sayang dekat hang ni. Itu artinya cinta. Yang ketiga tadi ini cinta kerana Allah. Itu cantik Ada benda kan Kadang kita pergi beli barang apa ni kadang-kadang orang yang bukan Islam pun jadi gitu kan. Macam kita pergi di pasar nak beli ikan apa semua kan. Tunjuk ikan bagi. Encik ini ikan ni, encik jangan beli ni. Encik jangan. Dia tak mau jual kita. Orang lain dia jual, kat kita tak mau jual. Pasti dia sayang kat kita tu. Dia tak mau kita mudarat, dia nak kita yang terbaik. Kan ada gitu kan kadang-kadang kan. Kita pergi orang jual tu baik dengan kita. Dia sayang kita, dia ra'i kita. Ada benda tak mau jual, ini tak payah, ini jangan. Encik jangan beli. Ini boleh, yang ni jangan. Pasti dia kenal kita dan dia sayang kita. Itu artinya cinta kerana Allah. Boleh tak? Itu nombor 3 punya cinta lah Dan seterusnya yang kita ambil sebagai satu yang keempat. Dia kata al-mahabbah ma'allah. Al-mahabbah ma'allah, yakni cinta yang selari kecintaan Allah. Contohnya, yakni Allah suka kepada orang-orang yang bersih, orang-orang yang bertaubat. Kita pun suka kepada mereka. Siapa yang Allah suka, kita suka. Itu maksud yang keempat tadi Allah suka kepada orang yang bersih. Orang ni bersih bersih daripada amalan dia, bersih cakapnya, bersih janjinya, bersih pakaiannya, bersih tubuh badannya, bersih. Allah suka. Bila Allah suka, kita pun suka kat dia. Aku suka kat hang ni pati hang bersih. Allah suka orang bersih, aku pun suka kat hang. Ini artinya cinta yang keempat. Sebab itu yang ni yang kita cari dalam istilah yang sebut sebagai dalam doa yang kita baca di tahiyat akhir, dalam tahiyat awal pun lah. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Yang ni lah dia. Yang cinta yang nombor 4 ni. Nampak Jadi cari hamba-hamba Allah yang soleh untuk kita dampingi dan untuk kita dekati. Itu satu perkara yang patut tuan-tuan kena lihatlah. Secara umumnya kita mengambil begitulah mahabbah ni Kemudian ataupun yang keempat kita sebut sebagai mahabbah tabi'iyah yang kita baca di sini. Tabiat ialah perbuatan yang selalu dilakukan sehingga menjadi tingkah laku, kelakuan dan perangai. Itu yang kita baca ni. Dalam kitab yang ketulisan dia tulis kan. Ulama tulis ni kan. Apa yang dimaksudkan dengan tabiat? Tabiat perbuatan yang selalu dilakukan sehingga menjadi tingkah laku, kelakuan dan perangai. Bila ada tabiat ni kita buat, dia panggil sebagai akhlak. Mengikut Ibnu Maskawai, seorang ulama tasawuf, dia ni bahagian spesialis dalam bahagian tasawuf lah Ibnu Maskawai, dia kata nak jadi akhlak tabiat ni ada tiga syarat. 3 syarat baru boleh kita panggil akhlak. 3 syarat. Syarat yang pertama daruri, tak payah fikir panjang. Contohnya kita nak sedekah ke orang. Kita nak sedekah. Tak payah fikir aku sedekah duit aku kurang, aku sedekah duit aku habis. Nampak, aku sedekah saat ni aku nak pakai duit. Dia tak fikir. Terus otak fikir, akan dia pukul langsung. Sedekah bagi.
Nampak tak? Seluk poket bagi. Nampak tak? Kita punya Allah Rahman Ramli ya. Dia nak sedekah ni, dia seluk poket dia, berapa ada dia bagi. Dia tak ada fikir, dia tak tengok berapa ringgit. Nah, itu satu antara dia punya tabiat lah. Dikenali para sahabat, kawan-kawan dia kenal ya. Minta ada ni, tolong bagi tak? Aku nak minta sikit apa lebih kurang ada kat bagi. Dia pakai seluk poket, apa dalam poket ni bagi. Dia tak tengok berapa ringgit dalam poket tengah dia. Nampak tak? Tu dah nah. Yang ni dia aku dia ambil kat semua. Tu dia. Ya, ini syarat yang pertama, nak kata akhlak tu dia tak payah fikir panjang. Apa benda dia buat kebaikan tak payah fikir panjang. Itu nombor satu. Kedua, ya, perkara yang dibuat itu dilazimi, selalu dia buat, bukan sekali sekala. Nombor dua, perkara tu dia akan buat kerap, kekerapan. Nampak tak? Dia nak keluar rumah aja ada orang jenis begitu. Nak keluar rumah aja dia ada duit siap dalam poket dia. Yang ni nak sedekah. Siapa aku jumpa orang miskin aku bagi. Tiap hari macam tu. Ni ada orang begitu. Nampak? Dan dia ambil duit dalam poket dia siap. Yang dia nak makan lain, nak belanja lain. Yang dalam pos dia tu lain. Tapi dalam poket dia bawa sen. Yang ni aku nak pergi, mana aku jumpa orang miskin aku bagi. Hari-hari dia buat kerja macam tu. Ini maknanya dilazimkan secara harian, secara kekerapan. Nombor dua. Nampak tak? Ya. Dan nombor tiga, menjadi suatu hobi. Itu Arab kata, orang putih kata hobi. Orang putih kata hobi kan. Arab kata hobi. Dia punya hobi ya. Nampak tak? Dia kalau tak sedekah dia rasa resah. Kalau dia tak sedekah dia rasa resah. Hari ni something apa yang tak kenal dengan aku ni. Rupanya dia tak sedekah. Dia tak dapat sedekah, dia rasa satu kesedihan bagi diri dia. Hari ni aku cukup sedih. Aku tak dapat sedekah, tak ada duit. Mungkin dia tak ada duit hari tu kan. Ya. Tak ada benda aku nak sedekah. Nampak ya? Sekurang-kurang pun dia dijumpa orang miskin yang biasa dijumpa ni. Minta maaf lah, hari ni saya tak ada duit. Duk nampak muka hang nampak. Ya? Tapi aku doa lah. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki kat kita nah. Itu dia. Dia pergi jumpa juga orang tu. Habaq juga orang tu. Ini yang kata Ibnu Masrawih, tiga tu lah. Yang pertama, tidak perlu memikir panjang. Tidak perlu memikir panjang. Yang kedua, dilakukan dengan kelaziman kekerapan. Yang ketiga, dan amat menyayangi dan suka. Jadi satu hubbi. Lah hobi orang putih kata. Hobi. Arab, orang putih yang daripada Arab hobi tu. Ya. Dia tanya orang Arab dia buat kerja ni apa? Hubbi. Ya. Hubbi. Ya, tambah sikit ya di belakang. Baik. Boleh sambung lagi insya-Allah. Sambung ya. Kemudian mahabbah tabi'iyah ni satu lagi yang masuk minggu ditambah oleh Ibnu Jauzi. Mahabbah tabi'iyah ni makna kata cinta kepada benda lain lah. Cinta kepada isteri, cinta kepada anak. Yang ni kena ada. Yang ni mana boleh kita buang ya. Cinta kepada harta, mesti ada cinta kepada harta. Kena ada. Tapi jangan cinta itu menyebabkan kita terhalang daripada mendekati Allah, daripada melakukan kerja-kerja Allah, daripada meninggalkan tegahan-tegahan. Ini paling penting. Jadi cinta kepada Allah, ya, boleh cinta kepada yang lain. Tabi'i. Memang Tuhan dah bagilah kita sifat kasih sayang kepada orang. Ya, bila mangkatnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, anak Nabi Ibrahim. Mangkat 23 hari, 23 bulan. Mangkat, Nabi menangis. Keluar air mata merabu. Umar tegur, ya Rasulullah, kau menangis ni. Sedangkan Rasulullah larang kita menangis ya. Menangis kan? Menangis ni yang dilarang menangis nihayah tu macam menangis orang kafir. Maaf lah kalau orang Cina dulu, dan Cina dah tidak dah, Cina dulu. Kalau mati kena bagi menangis, kena buat menangis. Tak menangis dipukul. Waris lain dipukul dia. Hang tak menangis semua kena buat menangis. Masa dia duk bawa long tu pergi di punya liang kan, long buat pergi jerat tu. Sambil duk bawa tu kena menangis. Menangis nampak. Tak menangis apa buat menangis. Pakailah baju yang kain apa? Kain kasar kuning tu kan. Sambil menangis. Tu itu dia panggil nihayah. Budaya ni sebenarnya budaya Arab. Arab memang ada budaya tu. Bila ada orang mati, Arab jahiliah lah.
Zaman jahiliah ni, bila ada orang mati, keluarga-keluarga sahabat anda semua kena mari lah. Bila mari tu, semua kena mula menangis lah. Buat menangis, buat sedih, nampak lah ya. Jangan seronok, tak boleh. Kena menangis. Ya, itu dia lah. Kemudian tuan rumah tu pula kena siap makan. Siap makan, bagi dia makan, jamu makan, mesti dia nak menangis. Nampak tak? Kerja menangis, kena bagi makan kat dia. Nampak tak? Dia tak pergi mana duduk tang tu. Yang ni yang kata, yang bawa dalam kitab-kitab fiqh tu, yang kata tak boleh, yang kata yang setengah pandangan ustaz-ustaz kita yang anti tahlil, ya, dia kata haram, tak boleh tengok. Maksudnya dia tak baca habis dalam kitab-kitab fiqh yang tulis tu, dia mensabitkan dengan budaya orang-orang kafirin. Nampak tak? Yang tu yang tak boleh jamu, jangan tak boleh buat makan. Tuan rumah tak boleh buat makan bagi orang makan. Nampak tak? Ya. Kerana nihayah. Kerana disuruh dia menangis. Sekarang kita tahlil, mana orang menangis? Gelak lagi ada lah. Komplain lagi ada. Tak sedap masak malam ni, nampak? Dah habis-habis tahlil, makan apa nasi minyak apa semua lah. Tak sedap nasi minyak. Komplain pula lagi ada. Yang tu hari ni punya. Jadi itu tak kena mengena dengan hukum haram, tak kena mengena. Ya, jadi itu boleh. Kita buat tahlil, kita panggil orang masjid, ya. Bukan orang masjid mai semua menangis lah. Orang masjid mai gagah-gagah pilah, Datuk Imam panggil kita turun pilah nah. Buat tu nah. Kemudian tuan rumah pun bagi makan. Tinggal lagi nak buat kenduri itu jangan guna duit. Duit pusaka yang belum difaraid. Itu tak boleh. Nampak tak? Harta si mati yang sudah jadi pusaka yang belum difaraid, yang tu tak boleh guna untuk kenduri, tak boleh. Nampak tak? Dia hanya boleh guna pertama kalau ketika dia mati tu, tahun tu dia belum bayar zakat lagi. Orang ni arwah tu tak bayar zakat lagi pada tahun berkenaan. Kena bayar zakat dia. Bawa keluar pusaka tu bayar zakat. Dia kena qada. Yang kedua, hutang. Dia ada hutang dengan mana-mana pihak, maka kena ambil duit pusaka tu bayar hutang. Nampak tak? Yang ketiga, fidyah. Dia tinggal puasa ke? Dalam masa sakit tu mungkin tinggal puasa berapa bulan, berapa tahun dia puasa tak buat. Tu kena bayar fidyah. Nombor 3. Ya, itu saja. Lain tak boleh. 3 benda tu aja. Pertama dia punya zakat. Kalau zakat dia tak bayar lagi lah, dia tak sempat nak bayar zakat, dia mati. Tahun yang berkenaan. Tu. Yang kedua, ada hutang. Dia ada hutang apa siapa? Boleh bayar hutang. Yang ketiga, fidyah kalau dia tak puasa. Fidyah puasa, sembahyang tak? Fidyah sembahyang jangan. Fidyah sembahyang tak masuk. Jangan salah lah. Jangan pergi silap pagi. Puak-puak duduk tunggu lah. Duduk tunggu kita pergi fidyah sembahyang ni kan. Tu dah. Besar punya cerita tu. Ya. Pergi dengan kelai runcit, pakat-pakat. Ni berapa kilo beras ni lah. Ni yang berapa nak bagi kat aku tu dia, nampak? Tu cerita dia. Kena ada komisen lah, nampak tak? Ada je orang mati, pergi kedai. Tu dah pergi jadi kedai runcit. Nampak tak? Ni ada ni ada siapa mati pula. Ya. Allah, lega besar dia kata. 10 gampit beras kena siap. Nampak tak? Berapa kilo punya beras kena siap tu. Oh, bagus tu. Pakai tu, jangan pergi kata tak boleh, beli buku kita. Saya nak biasa kena buku tu. Saya pergi cakap begitu nampak tak? Pakat dia nak buku saya. Ustaz ni apa ni ustaz ni? Ni buat keluar perkara ni. Pasal yang ni sudah ganggu, sudah kacau dia punya apa? Dia punya program yang tak kena ni lah. Kita hanya sebut fidyah sembahyang mazhab Syafi'i adalah satu pendapat yang paling lemah. Nampak tak? Satu kaul yang paling lemah dalam mazhab Syafi'i. Itu yang saya kata. Jadi kita tak payah bagi dalam fidyah sembahyang tu. Yang ada fidyah sembahyang ni, dia ambil dalil daripada kitab Matla'ul Badrin, nama kitab tu. Kitab tu nama Matla'ul Badrin. Dalam tu ada sebut. Kitab ni tak ada sebut. Kitab tu ada sebut tentang Imam Subki. Tanjus Subki nama dia. Imam ni, dia dulu ni mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ada fidyah sembahyang. Dalam mazhab Hanafi ada fidyah sembahyang. Nampak tak?
Jadi dia ni kebetulan bila mak dia mati, dia keluar fidyah lah, dia sembahyang. Nampak tak? Dalam masa sesudah dia buat fidyah tu, dia pindah masuk mazhab Syafi'i. Nampak tak? Dia dah jadi imam dalam mazhab Syafi'i. Jadi bila imam mazhab Syafi'i, masuk dalam kitab Matlul Badrin tu. Nampak tak? Jadi apa kata? Imam Tajul Subki ada keluar fidyah kepada ibu dia. Nampak tak? Dia tak tanya dia keluar fidyah tu bidah. Dia keluar fidyah tu masa ada dalam mazhab Hanafi. Nampak tak? Bila dia dah masuk mazhab Syafi'i, dia perlu pakai dalil dia lah. Itu yang kata mazhab Syafi'i itu, pendapat fidyah sembahyang ni paling lemah. Ad-dha'af dia kata, bukan dhaif, ad-dha'af paling lemah. Jadi itu yang saya bawa tu. Bawa cerita tu lah. Dengar puak-puak ni marah, nampak tak? Depa nak pukul ustaz tu. Lepas ustaz pergi bercakap di satu masjid lah, ceramah, bukan mengajar, ceramah. Pergi ceramah, bawa keluar cerita tu. Nampak tak? Jadi ini sudah ganggu masyruh depa lah. Nampak tak? Selama ni kami duk buat, ada je orang mati, adalah sedikit bisnes depa lah. Ada orang mati, ada bisnes depa. Nampak? Tidak. Ini banyak berlaku lah dalam masyarakat kita. Itu nak kena faham ya. Baik. Jadi makanya kita balik kepada nihayah tadi lah. Bila ada pusaka ni, dia kena 3 perkara tu saja. Tak boleh guna nak buat upah haji lah, tak boleh. Nak buat tahlil, tak boleh, tak boleh. Yang tu kita kena duit kita sendirilah. Dia besok dah faraid apa semua dah, tak apalah. Bolehlah kita guna pakai. Lah kita dah faraid, semua dah dapat buah-buah masing-masing. Mai, saya cadang nak buat tahlil secara besar-besaran 100 hari. Tumbang sekor lembu lah. Nampak dah? Tu. Mai kita belanja seorang sikit. Yang ni boleh lah. Dah jadi duit depa. Dah tukar pusaka jadi milik. Nampak tak? Milik orang hidup. Ini belum jadi milik orang hidup lagi. Dah? Tak? Tu makna kata satu hasil saka tu benda tinggal. Jadi pusaka, benda tinggal. Bahasa Sanskrit kata tu benda yang kita tinggal. Nampak? Saka tu makna kata turunan saka. Saka lah, kita kata saka. Kan? Tu dalam bahasa Sanskrit maknanya hasil peninggalan orang mati. Pokok ke, rumah ke, tanah ke. Dan bahasa Sanskrit dia panggil pu, baca panjang, pu, bukan piu, pu. Piu lain kan? Piu dalam TV banyak kan? Piu Amin, piu tu lain. Ni pu. Dia kata tu makna kata hasil peninggalan si mati. Saka yang turun daripada si mati. Nampak? Jadi pusaka. Nampak tak? Dia kena tengok tadi. Jadi orang yang hidup tak boleh ambil pusaka tu, tapi kena terima lah. Saka kena terima, saka tu kena terima. Tak terima tak boleh. Nampak tak? Saka lain orang tak mahu. Nampak? Saka hantu raya orang tak mahu lah. Aku tinggal hantu raya tolong belah. Tak boleh lah. Itu saka juga kan. Itu bukan pusaka. Saka ni tak terima tak boleh rugi kan. Saka ni besar. Pasal RM2 harta benda. Saka ni kena mau. Jadi bukan semua saka tu tak elok. Ya, saka ni cukup bagus. Apa dia? Pusaka. Faham? Baik. Sambung lagi. Cinta kepada anak, cinta kepada isteri, cinta kepada harta, cinta kepada rumah tangga, cinta kepada sawah ladang. Semua tu adalah mahabbah tabi'iyah. Tapi jangan kerana kecintaan ini menghalang kita daripada Allah. Nampak? Menghalang kita daripada mendekatkan kepada Allah, menghalang kita daripada menyampaikan urusan-urusan yang wajib kita lakukan seperti sedekah dan sebagainya. Jangan sampai menghalang kita. Jadi tabi'iyah ni kena ada. Memang kena ada. Tak ada tak boleh. Orang ada kereta, sayang kereta. Orang ada rumah, sayang rumah. Nampak tak? Orang ada apa-apalah, aku cukup sayang benda ni. Tak? Begitulah contoh yang kita kata tadi ni, yang kata cinta mahabbah tabi'iyah ni memang dibenarkan. Baik, contoh lagi. Apa soal? Apa misal sesuatu yang disukai oleh tabiat? Jawab, misal sesuatu yang disukai oleh tabiat seperti nafsu, ialah tiap-tiap sesuatu yang lazat. Dari kerana itu Rasulullah bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salas, Nabi kata. Ya,
dijadikan, dihiaskan, ditumbuhkan kasih kepada diri aku ni. Pada dunia ni ada 3, Nabi kata. Hak dunia ni lah ada 3 perkara yang Allah tumbuhkan jiwa aku ni, di mana aku sayang. 3 ni. Yang pertama Nabi kata apa? Atib, atib, atib ni wangi-wangian. Nabi suka wangi-wangian. Nampak tak? Wangi-wangian ni dia boleh menyegarkan hati. Orang yang suka wangi-wangian ni, dia akan dapat mana-mana kesihatan hati, hati, liver. Kita punya liver sihat. Orang yang suka hidu kepada wangi-wangi. Ya. Kita baca Quran contohnya. Kita nak baca Quran, kita nak baca Quran, dia suruh kita wangi-wangi dulu. Ambil wangi-wangi ni calik bawah. Di bawah. Dekat kita punya tonsil ni. Calik. Wangi tonsil dengan belakang telinga. Dia ada kontak dengan hati. Lah. Bila kita baca Quran dia wangi, dia suka dengar Quran. Nampak? Sihat hati. InsyaAllah kita terpelihara fatty liver. Orang putih kata fatty liver ni, hati kita jadi bengkak. Bila bengkak hati kita tu, dia panas. Maka dia menyebabkan kita punya perjalanan suhu badan jadi tak sihat. Nampak tak? Orang bagi makan, dia makan tak sedap. Bukan makan tu tak sedap, mulut dia tu tak kena. Pasal hati dia sudah rosak. Nampak? Hati dia ada berpenyakit. Ya. Jadi bila kita masuk, berkata minyak wangi, wangi itulah yang akan menyegarkan kita punya liver. Nampak tak? Itu kelebihan wangi tu. Kata tadi ini wangi itu sangat kelebihan. Maka tu Allah Ta'ala jadikan Rasulullah, tubuh Nabi, peluh Nabi semua wangi. Bukan buat-buat, memang wangi. Nabi sandak, dekat sandak aja dia letak aja tangan dia, atas tangan sahabat tu wangi. Itu dia. Nampak? Dia tidur aja atas kain tu wangi. Itu dia. Nampak tak? Ini Rasulullah. Maknanya kata pertama yang paling baik tip. Maka tu kita kena sukalah wangi ni kan. Wangi ni kita kena suka. Itu dia. Orang tak suka wangi ni payah. Satu ada cerita lawak sikit tahu. Dia ni duk cuci parit tahu. Duk cuci parit hari-hari, duk cuci apa? Parit. Duk kena bau selut, bau acak, bau kira tak elok hari-hari. Satu hari kedai minyak wangi buka minyak wangi, kedai minyak wangi baru buka. Jalan yang duk cuci parit tu, dia buka satu kedai minyak wangi, semua pakat duk komong kedai tu lah. Dia pun masuk kedai, masuk kedai pingsan, pun jatuh. Pasal dia tak pernah bau minyak wangi, duk bau selalu bau selut, bau acak, bau sampah, pingsan. Dia berubat macam-macam tak mau sedap. Kawan dia sama-sama dengan dia juga cuci parit, kawan dia kata senang nak ubat dia. Pergi ambil pula hak acak parit tu, pergi calik di hidung dia dan dah sedap. Nampak tak? Nampak tu? Rupanya dia tak boleh minyak wangi. Orang tak bisa minyak wangi. Tak boleh kan? Ada je orang tak boleh minyak wangi tau. Tak boleh bau. Tak ada. Macam durian. Ada orang tak nak bau durian. Tak boleh bau. Betul lah. Dia ni tak boleh minyak wangi. Jadi penting minyak wangi ni sangat penting. Sebab tu Rasulullah suka minyak wangi. Kita pun sukalah. Dia minyak wangi ni memberikan suatu kesan kepada kita. Dan sebaik-baik minyak wangi ni minyak kasturi lah. Kasturi kasturi minyak wangi yang terbaik. Cuba kita dapat kasturi ni, kasturi kijang. Kalau boleh lah, kijang dia jadi ubat kasturi kijang. Ada jual di kedai di kedai ada kasturi kijang, minta dia bagilah. Dia buat daripada darah kijang. Darah kijang betul ya. Yang kedua Nabi kata wanisa, suka kepada wanita. Memang kalau kita kenal lelaki suka wanita. Kalau tak suka wanita jadi apa? Jadi homoseks. Masalah. Bila suka wanita tu kita punya hormon betul yalah, kita punya hormon betul. Orang lelaki kena ada hormon perempuan. Baru dia akan cinta kepada perempuan. Orang perempuan pula kena ada hormon lelaki, baru boleh sayang lelaki. Baru isteri sayang pada suami. Ya. Imbanglah dia punya hormon tu. Dia ada 5 bahagian hormon. Ni ada 5 tapak dalam diri kita ni. Ada 5 tapak, ya. 3 kita punya, 2 perempuan punya. Kalau orang perempuan, 3 dia punya, 2 suami punya. Nampak tak? Tapi kalau hak perempuan punya lebih, kita ada 5 hormon. 4 tu kita bagi dekat 4 tu kita ada dekat kita. 1 korang dia cari lagi-lagi, dia cari perempuan. Nampak tak? Tu jadi liwat tu. Nampak tak? Yang duduk liwat macam tu.
Nampak ya? Betul dah. Nak kena adjust imbang dia punya hormon bukan senang. Tak boleh. Dia nak adjust hormon dia kena pergi di kepala tu, dalam kepala. Dalam kepala ni ada satu motor tu, mekanisme dia. Mekanisme dia dalam tu ya. Dia panggil apa nama? Suprachiasmal gland dia panggil ya. Suprachiasmal gland makna kita dia ni lebih kurang macam besar buah apa? Buah anggur. Tapi duduk tengah-tengah kepala. Nak pegang ke mana tak boleh. Nampak tak? Nak jorok ke mana tak boleh. Kita nak jorok dengan apa dengan kepala. Dia duduk tengah-tengah kepala betul-betul. Position dia. Dialah ibu yang duk hantar distribute kita punya hormon ke seluruh badan kita. Nampak tak? Tapi dia ada kena mengena dengan hati lah. Jantung kita ada kena mengena. Nampak tak? Jadi nak rawat dia kena pergi kat jantung. Nampak tak? Sebab tu jantung kena elok. Perjalanan pam darah jantung kena elok. Darah yang dipam jantung kena elok. Nampak tak? Baru dia akan dapat yang elok. Bila dia tak elok, habislah. Berkata hari ni ada pihak-pihak kita saintis lah, kita punya saintis ni cuba cari jalan lagu mana nak mengaktifkan balik kita punya suprachiasmal gland tu dia panggil tu ya. Melayu kata apa saya tak tahu, orang putih kata lagu tu lah ya. Jadi makna kata gland tu kita nak aktifkan dia balik dengan cara kita kena guna bawah lidah. Bawah lidah. Ini dipanggil ibu bawah lidah lah. Apa dia kena bawah lidah tu? Susu awal lembu. Mana nak pergi cari susu awal lembu banyak ni? Boleh tak? Susu yang pertama yang keluar daripada seekor lembu betina, susu tu. Nampak tak? Susu awal lembu. Susu awal lembu ni ada hanya kepada orang perempuan. Orang perempuan yang mengandung, yang lahirkan anak, susu ibu tu adalah susu awal. Bukan awal lembu, susu awal ibu. Ambil orang lembu pula kacau lah. Susu tu cukup kuat punya. Nampak tak? Dah. Saja katalah kalau orang lelaki suami minum susu tu special lah. Nampak? Jangan lebih kacau lah benda tu. Nampak? Saja kita habaq biarlah. Nak faham tu. Tapi Allah tak izin, Allah tak bagilah. Bukanlah tak izin, Allah tak bagilah kata kita minum, bukanlah. Tak jadi anak pun kita minum susu isteri kita tak jadi apa. Nampak tak? Tak salah pun tak mana. Kita dah lebih dah, kita 2 tahun. Baby 2 tahun ke bawah. Nampak tak? Kita dah 20 tahun ke atas lah. Minum pi lah apa. Tak jadi benda kan? Tak jadi anak kita tak jadi anak ibu. Hukum dia. Tapi tak betul lah kita pergi ambil anak kita punya. Sebab tu budak-budak ni, baby ni kalau dia minum susu ibu tu sepanjangan masa 2 tahun tu boleh minum susu ibu, budak tu sihat tau tak? Dia akan sihat sepanjang hayat. Tu dia. Nampak tak? Ya. Confirm budak tu akan sihat sepanjang hayat, dia punya hormon akan terletak dengan betul. Itu paling penting. Ya. Kita sekarang ni kena pakai susu lembu lah. Susu awal lembu. Ya. Daripada buat sekarang daripada jual tu. Daripada buat susu awal lembu tu, satu botol tu kecil lah. Kecil botol ya, lebih kurang dalam 200 ml kat 500. 200 ml kat 500, pagi-pagi spray di bawah lidah. Spray di bawah lidah, nampak. Dia di melonjak naik pergi dia betul kita punya suprachiasmal gland tu, dia dikeluar hormon. Cantik sel-sel kita yang mati ni dia hidup balik. Allah hidupkan balik. Ini satu cara lah. Wallahu a'lam ya.